Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusdi. Fokus berita, Kerajaan Sarawak akan meneruskan usaha untuk membangunkan sekolah Cina di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian memberitahu pendidikan merupakan keutamaan kerajaan negeri di mana ia memainkan peranan penting dalam pembinaan bangsa dan negara. Why? Because we believe this philosophy is so important because we believe that the next generation, highly educated, they can do much more. And they will be able to manage Sarawak much better and smarter so that Sarawak will continue to progress. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melakukan tinjauan di tapak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Kainang di Kuching pada Ahad. Menyentuh berkenaan sekolah tersebut, Dato' Amar Dr. Sim memberitahu pemindahan SJKC Kainang dilakukan bagi menampung migrasi masyarakat dari kawasan luar bandar ke bandar. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop Dato' Abdullah Saidol telah menyerahkan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP sebanyak 1.471 juta ringgit kepada 65 wakil penerima di Semop pada Ahad. Penerima sumbangan yang terlibat adalah 20 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan rumah panjang yang menerima sebanyak RM1,138,200, 30 persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan Tabika yang menerima sebanyak RM218,800, 2 jawatan kuasa masjid dan surau yang menerima sebanyak RM61,000 serta kelab dan persatuan yang menerima sebanyak RM53,000. Dari jumlah tersebut, sebanyak RM1.283 juta adalah bertujuan untuk pelaksanaan 23 projek kecil kemudahan awam di penempatan masing-masing, manakala RM188,000 adalah untuk menampung kos penganjuran pelbagai aktiviti sosial dan kemasyarakatan. Dalam pada itu, Dato' Abdullah memberi peringatan tegas kepada pemimpin-pemimpin akar umbi terutamanya JKKK supaya mengurus dana sumbangan tersebut dengan berintegriti, telus dan berhemah. Sementara itu, beliau telah melakukan lawatan kerja ke 8 penempatan selama 2 hari iaitu pada 9 dan 10 Disember bagi mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama pemimpin-pemimpin kampung dan rumah panjang. Lawatan tersebut untuk berkongsi maklumat terkini berkaitan perancangan dan pelaksanaan projek infrastruktur atau kemudahan awam di kawasan penempatan mereka. Mengulas mengenai peruntukan dan perancangan pembangunan luar bandar dalam Belanjawan Sarawak yang diluluskan dalam persidangan DUN ke-19 baru-baru ini, Dato' Abdullah berkata lebih daripada RM6 bilion adalah khas untuk pembangunan luar bandar bagi tujuan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam. Selain itu, Dato' Abdullah memberitahu langkah membangunkan kawasan pedalaman adalah satu usaha kerajaan yang holistik kerana kawasan pedalaman mampu menjadi penyumbang utama pendapatan Sarawak dalam sektor bekalan makanan termasuk dalam sektor ekonomi baharu iaitu tenaga hijau. Di kebanyakan kawasan pedalaman Sarawak, kawasan hutan besar ini penting untuk inisiatif penyerapan karbon ataupun karbon kredit. Hutannya banyak di kawasan Sarawak ini dan banyak sungai besar dan airnya deras. Dan ini sesuai untuk projek ampangan kecil tanpa mengganggu kelestarian alam sekitar. Dalam perkembangan lain, Dato' Abdullah Saidol menyuruh agar pelajar-pelajar sekolah berasrama penuh memanfaatkan pengalaman semasa berada di asrama untuk belajar hidup berdikari. Menurutnya, pengalaman tinggal di asrama boleh digunakan sebagai latihan mematangkan diri pelajar. Justru beliau sentiasa menyokong program seperti program asrama terbuka dan karnival asrama yang bertujuan memberi pengalaman dan pendedahan kepada pelajar serta ibu bapa berkaitan kehidupan di asrama. Dato' Abdullah berucap demikian dalam majlis penangguhan program asrama terbuka dan karnival asrama SISKA Sekolah Menengah Kebangsaan SNK Semop 2023 pada Ahad.
Tambahnya pelibatan dalam aktiviti kesenian, sukan dan sosial di sekolah juga penting bagi membina jati diri pelajar yang cermelang dan mampu berdaya saing apabila tamat belajar kelak. Pada majlis sama, Dato' Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semut berkata akan menyalurkan insentif sebanyak RM500 kepada setiap pelajar yang mendapat 5A dan ke atas dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 kelak. Selain itu, beliau juga berkesempatan menyampaikan dana MRP dan dana projek program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM393,500 kepada 5 PIBG, 6 Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan 5 JKKK di kawasan Semok. Di Dalat pula, Nurliana Ali berjaya mengenepikan cabaran 11 peserta akhir yang lain sekaligus merebut gelaran Ratu Bersauk Dalat 2023 yang diadakan sempena Pesta Bersauk Dalat 2023 pada Sabtu. Tempat kedua pula dimenangi oleh Nur Izzati Nazwa Rahman diikuti tempat ketiga iaitu Catherine Budin, manakala tempat keempat serta tempat kelima masing-masing dimenangi oleh Konika Wis dan Nurul Atikah Ibrahim. Pemenang untuk kategori Ratu Favourite pula ialah Tania Isabella Makeb. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah berkesempatan hadir bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Selain itu, kehadiran Miss World Malaysia 2018 Larissa Ping sebagai hakim pertandingan menambahkan seri dan merealisasikan impian pengunjung untuk melihat sendiri dan beramah mesra dengan Ratu Kebanggaan Sarawak dan Malaysia itu. Dalam pada itu, kehadiran kira-kira 4,000 pengunjung telah memeriahkan lagi pertandingan tersebut di samping turut memberi impak yang baik kepada ekonomi peniaga tempatan. Keperkembangan di Sibu, Persatuan Artistik Sibu SAA telah menerima anugerah Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Orang Kelainan Upaya OKU Terbaik Kebangsaan 2023 daripada Kerajaan Persekutuan. Presidennya David Ngurtai Gin berkata pengiktirafan itu merupakan satu sejarah serta dianggap sebagai pencapaian terbesar dan tertinggi yang pernah dimenangi oleh SAA. David memberitahu dirinya amat bangga membawa pulang anugerah berprestij itu setelah menerimanya ketika majlis sambutan dan anugerah Hari OKU Kebangsaan baru-baru ini. Beliau mengumumkan perkara tersebut pada majlis makan malam, graduasi dan sambutan Christmas pada Jumaat. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin Ek telah berkesempatan hadir bagi menyempurnakan majlis tersebut. David menambah pihaknya memerlukan banyak pembiayaan daripada kerajaan dan orang ramai bagi meneruskan projek komunitinya kerana masih melatih kira-kira 1,000 kanak-kanak di daerah Sibu. Menyentuh mengenai bangunan baharu SAA pula, David berkata pihaknya telah berjaya mengumpul lebih RM300,000 daripada keseluruhan peruntukan RM3 juta untuk projek itu. Sementara itu, Adun Bukit Asik turut menyerahkan cek geran berjumlah RM4,000 kepada SAA. Manakala Kerajaan Sarawak komited membantu pelajar keluar daripada garis kemiskinan negara dan mengubah kehidupan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Pegawai Daerah Kuching, Sophie Jebal, melalui program Experience TVET dan Karnival Keusahawanan Polik Zon Sarawak, ia menyediakan platform bagi membantu pelajar mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Jelasnya hasil daripada pelaksanaan program ini mampu memberi pendedahan kepada pelajar untuk berniaga di kawasan trafik tinggi iaitu tempat yang banyak dilalui oleh orang ramai. Adalah penting untuk pelajar usahawanan melakukan kajian pasaran yang baik untuk memahami pasaran tempatan di high traffic area, iaitu apabila beroperasi dalam high traffic area, maka ia membolehkan pelajar keusahawanan belajar tentang urusan perniagaan, perkhidmatan pelanggan dan pemasaran secara praktikal. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penutupan program tersebut di Kuching pada Ahad.
Mengulas lanjut, beliau percaya program sebegini akan memberi sumbangan yang berterusan kepada pembangunan masyarakat dengan menghasilkan graduan TVET yang berkualiti dan berdaya saing. Jelasnya lagi, ini sekaligus dapat membantu mengurangkan ketidakseimbangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal-ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri rutin edisi Tengah Hari ini, saksikan paparan video mengenai visi Premier Sarawak 2023, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah 9.47 bilion ringgit dengan pendapatan terdahulu kira-kira 130.5 juta ringgit setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan model berbayar berjumlah 500 juta ringgit dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.